Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin darinya dapat kita bersama-sama dalam program 30 minit cepat pandai Jawi siri ke-16 pada kali ini. Alhamdulillah, setinggi-tinggi ucapan terima kasih diucapkan kepada Persatuan Munshi Dewan Jawi DBP dengan kerjasama Ilmu Rabbi @KPM, seterusnya dengan sokongan Dewan Bahasa dan Pustaka atas penganjuran program ini. Baiklah, pada kali ini anak-anak dan juga para penonton bersama dengan saya Ustazah Azlina binti Ismun dari Sekolah Kebangsaan Temin, Sekolah Kluster Kecemerlangan Jerantut Pahang Darul Makmur selaku Munshi Dewan Jawi DBP bagi Negeri Pahang. Baiklah, sebelum kita mulakan perkongsian ilmu pada kali ini, mari sama-sama kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Mari perhatikan lirik lagu bagi lagu Semarak Jawi yang Ustazah paparkan di skrin ini. Baru sebentar tadi kita diperdengarkan dengan lagu Semarak Jawi. Betul kan? Dalam lirik lagu ini terdapat beberapa perkataan yang Ustazah tandakan atau warnakan dengan warna merah. Agak-agaknya kenapalah Ustazah warnakan perkataan-perkataan tersebut dengan warna merah? Cuba anak-anak dan para penonton typekan di ruangan komen. Baiklah, mari kita lihat satu persatu perkataan-perkataan yang Ustazah tandakan dengan warna merah. Yang pertama, perkataan lafazlah. Kedua, tulislah. Ketiga, hafallah. Keempat, dengarlah. Kelima, apalah. Dan keenam, menulislah. Ya, perkataan-perkataan ini ada kaitannya dengan tajuk perkongsian kita pada hari ini. Ya, iaitu menulis perkataan yang mengandungi partikel dengan betul. Ya, menulis perkataan yang mengandungi partikel dengan betul. Sebelum kita mulakan, mari sama-sama kita lihat objektif pembelajaran yang akan kita capai di akhir sesi perkongsian ini. Yang pertama, dapat mengenal jenis partikel yang terdapat dalam ayat. Dan yang kedua, dapat menulis perkataan yang mengandungi partikel dengan betul. Apa itu partikel? Jom kita lihat bersama-sama. Partikel ialah kata tugas atau kata penegas yang berfungsi sebagai penegas atau untuk menguatkan maksud bagi sesuatu pernyataan dalam ayat. Contoh partikel ialah partikel lah. Yang kedua, partikel kah. Ketiga, partikel tah. Dan keempat, partikel pun. Partikel lah, kah, tah dan pun. Ustazah percaya anak-anak dan para penonton pernah menggunakan perkataan-perkataan yang mengandungi partikel ini. Betul kan? Baiklah, seterusnya mari kita lihat kaedah penulisan partikel dalam tulisan Jawi. Di sini Ustazah bahagikan kaedah penulisan partikel kepada dua bahagian, di mana kita akan fokuskan terlebih dahulu kepada kaedah yang pertama, iaitu kaedah penulisan partikel bagi partikel lah, kah dan tah. Seterusnya kita akan pergi pula kepada kaedah penulisan bagi partikel pun. Ini adalah merujuk kepada cara penulisan partikel-partikel ini. Baiklah. Kaedah penulisan partikel bagi partikel lah, kah dan juga partikel tah. Sebelum itu, mari sama-sama kita saksikan video pendek yang Ustazah sediakan ini.
Wah, menarik kan? Teruja rasanya untuk bermain dengan alat permainan ini. Tentu anak-anak tahu apakah alat permainan ini. Ini merupakan bola-bola magnet. Bola-bola magnet ini apabila dirapatkan antara satu sama lain, ia akan melekat. Dan ini ada kaitannya dengan cara penulisan partikel kah, lah dan juga tah. Mari kita lihat. Kaedah penulisan partikel lah, kah dan tah adalah ditulis secara serangkai. Secara serangkai dengan kata yang ada di depannya, iaitu bentuk dasarnya, dan dieja sebagai satu perkataan tanpa tanda sempang dan juga tanpa dijarakkan. Dengan bentuk dasarnya sama ada dalam tulisan rumi ataupun tulisan jawi. Contoh penulisan partikel lah, kah dan tah dalam tulisan jawi. Berdasarkan jadual ini, contoh yang pertama, perkataan pernahkah, di mana bentuk dasarnya dalam tulisan jawi para nun ha. Apabila bentuk dasar tersebut ditambah dengan partikel kah, maka cara penulisannya adalah secara serangkai antara bentuk dasar dan juga partikel. Para nun ha, kaf ha, pernahkah. Contoh yang kedua, sambutlah. Bentuk dasarnya sin, mim, ba, waw, ta, dan apabila ditambah dengan partikel la, maka bentuk tulisannya atau cara penulisannya adalah ditulis secara serangkai dan rapat antara bentuk dasar dan juga partikel. Sin, mim, ba, waw, ta, lam, ha. Kesimpulannya, cara penulisan partikel la, kah dan tah adalah ditulis secara serangkai dan rapat tanpa ada tanda sempang ataupun dijarakkan antara bentuk dasar dan juga partikel tersebut. Seterusnya, kita ke slot uji minda. Apakah cara penulisan yang betul bagi perkataan alangkah? A. Alif lam nga kaf ha ditulis dengan jarak. B. Alif lam nga kaf ha ditulis dengan serangkai. Anak-anak dan juga para penonton boleh typekan jawapan di ruangan komen ya. Baiklah, Ustazah dah nampak dah tu ada yang sedang, ada yang telah menaip jawapan. Okey, ramai yang jawab B. Okey, baiklah. Mari kita lihat apakah jawapan yang betul. Jawapannya ialah B. Alangkah. Tahniah ya, ditulis secara serangkai. Baiklah, soalan yang kedua. Perkataan tulislah. Apakah cara penulisan yang betul bagi perkataan tulislah dalam tulisan jawi? A. Tawaw lam yasin lam ha ditulis secara serangkai. B. Tawaw lam yasin tanda sempang lam ha. Boleh typekan jawapan. Okey, apakah jawapan yang betul bagi perkataan tulislah dalam tulisan jawi? A atau B? Mari kita lihat jawapannya. Ya, jawapannya ialah A. Tawaw lam yasin lam ha yang ditulis secara serangkai. Tahniah, bagus anak-anak semua. Anak-anak dan para penonton yang dikasihi sekalian, apabila kita merujuk kepada bentuk dasar bagi sesuatu perkataan yang mengandungi partikel la, kah dan juga tah, ia merujuk kepada dua keadaan di mana yang pertama bentuk dasarnya adalah kekal dan tiada perubahan dan yang kedua bentuk dasarnya mengalami perubahan. Mari kita lihat. Kekal bentuk dasarnya apabila bentuk dasar berakhir dengan bunyi konsonan ataupun berakhir dengan bunyi vokal yang dilambangkan dengan huruf. Contohnya perkataan bolehkah, di mana bentuk dasarnya ba, waw, lam, ya, ha yang berakhir dengan bunyi konsonan iaitu huruf ha. Apabila ditambah dengan partikel, maka bentuk dasarnya adalah
kekal dan tiada perubahan. Ba, waw, lam, ya, ha, kaf, ha. Contoh kedua, perkataan benarkah? Bentuk dasarnya ba, nun, ra yang berakhir dengan bunyi konsonan iaitu huruf ra. Apabila ditambah dengan partikel, maka bentuk dasarnya adalah kekal dan tidak berubah. Ba, nun, ra, kaf, ha. Contoh lain, perkataan marilah. Bentuk dasarnya mim, alif, ra, ya yang mana berakhir dengan bunyi vokal i dan dilambangkan dengan huruf vokal ya. Apabila ditambah dengan partikel, maka bentuk dasarnya adalah kekal dan tidak berubah. Mim, alif, ra, ya, lam, ha. Seterusnya perkataan bilatah, di mana bentuk dasarnya ba, ya, lam, alif yang berakhir dengan bunyi vokal a yang dilambangkan dengan huruf vokal alif. Apabila ditambah dengan partikel, maka bentuk dasarnya adalah kekal dan tidak berubah. Ba, ya, lam, alif, ta, ha. Seterusnya, kita lihat pula keadaan yang kedua, iaitu bentuk dasar yang mengalami perubahan. Ia berlaku apabila bentuk dasarnya berakhir dengan bunyi vokal tetapi tidak dilambangkan dengan huruf-huruf vokalnya. Contoh pada perkataan ada yang berakhir dengan bunyi vokal a tetapi tidak dilambangkan dengan huruf vokal alif. Perkataan apa yang juga berakhir dengan bunyi vokal a tetapi tidak dilambangkan dengan huruf vokalnya iaitu huruf alif. Perkataan seterusnya kenapa yang berakhir dengan bunyi vokal a tetapi tidak dilambangkan dengan huruf vokalnya iaitu alif. Perkataan seterusnya perkataan ini yang berakhir dengan bunyi vokal i tetapi tidak dilambangkan dengan huruf vokal ya. Dan perkataan itu yang berakhir dengan bunyi vokal u tetapi tidak dilambangkan dengan huruf vokalnya iaitu waw. Apabila keadaan ini berlaku, maka hendaklah diletakkan padanan huruf vokalnya terlebih dahulu sebelum ditambah partikel kah, la ataupun ta. Manakala bentuk dasar yang lain tidak berubah. Contohnya pada perkataan adakah, di mana bentuk dasarnya alif, dal yang berakhir dengan bunyi vokal a tetapi tidak dilambangkan dengan huruf vokalnya iaitu alif. Maka hendaklah diletakkan padanan huruf vokalnya iaitu alif terlebih dahulu sebelum ditambahkan dengan partikel. Mari kita lihat perkataan yang terbentuk daripada bentuk dasar yang telah berubah apabila hendak ditambah dengan partikel. Alif, dal, alif, kaf, ha. Contoh lain adalah perkataan apatah, di mana bentuk dasarnya alif, pa, apa yang berakhir dengan bunyi vokal a tetapi tidak dilambangkan dengan huruf vokalnya iaitu alif. Maka hendaklah diletakkan terlebih dahulu padanan huruf vokalnya iaitu alif sebelum ditambah dengan partikel. Mari kita lihat perkataan yang terbentuk daripadanya. Alif, pa, alif, ta, ha dan ditulis masih lagi secara serangkai. Seterusnya, kenapakah? Bentuk dasarnya kaf, nun, alif, pa. Kenapa yang berakhir dengan bunyi vokal a tetapi tidak dilambangkan dengan huruf vokalnya iaitu huruf alif. Maka hendaklah diletakkan padanan huruf vokalnya terlebih dahulu iaitu alif sebelum ditambah dengan partikel. Perkataan yang terbentuk daripadanya ialah kaf, nun, alif,
pa alif kaf ha. Seterusnya, perkataan inilah. Bentuk dasarnya alif ya nun ini, yang mana berakhir dengan bunyi vokal i tetapi tidak dilambangkan dengan huruf vokalnya, iaitu huruf ya. Maka hendaklah diletakkan padanan huruf vokal terlebih dahulu, iaitu huruf ya, sebelum ditambah dengan partikel. Perkataan yang terbentuk daripadanya ialah alif ya, nun ya, lam ha. Perkataan seterusnya ialah itulah, di mana bentuk dasarnya alif ya ta. Itu, yang mana berakhir dengan bunyi vokal u tetapi tidak dilambangkan dengan huruf vokalnya, iaitu huruf waw. Maka hendaklah diletakkan padanan huruf vokalnya, iaitu huruf waw terlebih dahulu sebelum ditambah dengan partikel. Perkataan yang terbentuk daripadanya ialah alif ya ta waw lam ha. Itulah. Baiklah anak-anak dan para penonton yang dikasihi sekalian, kita pergi pula ke slot uji minda yang kedua. Apakah cara penulisan yang betul bagi perkataan apakah dalam tulisan Jawi? A. Alif pa alif kaf ha. B. Alif pa kaf ha. Boleh pilih jawapan mana yang betul dan boleh taipkan di ruangan komen. InsyaAllah. Okey, sila pilih. Nampaknya ada yang telah menaip jawapan di ruangan komen. Okey, tahniah. Terima kasih. Okey, baiklah. Mari kita lihat apakah jawapan yang betul bagi perkataan apakah. Ya, jawapannya ialah A. Tahniah bagi yang telah menjawab dengan betul. Alif pa alif kaf ha. Apabila sesuatu bentuk dasar berakhir dengan bunyi vokal tetapi tidak dilambangkan dengan huruf vokalnya, maka hendaklah diletakkan padanan vokal, huruf vokalnya terlebih dahulu sebelum ditambah dengan partikel. Baiklah, soalan seterusnya, perkataan adalah. Adalah. A. Alif dal lam ha. B. Alif dal alif lam ha. Baik, boleh pilih jawapan yang betul A atau B. Okey, baiklah. Mari kita lihat jawapan yang betul bagi perkataan adalah. Ya, jawapannya ialah B. Alif dal alif lam ha. Kerana perkataan ataupun bentuk dasar adalah ialah ada yang berakhir dengan bunyi vokal A tetapi tidak dilambangkan dengan huruf vokalnya. Maka hendaklah ditambah ataupun diletakkan padanan huruf vokalnya terlebih dahulu sebelum ditambah dengan partikel. Tahniah. Baiklah, seterusnya soalan ketiga. Yaitulah. Yaitulah. Mari kita lihat pilihan jawapannya. A. Ya alif hamzah ya ta lam ha. B. Ya alif hamzah ya ta waw lam ha. Baiklah, sila pilih jawapan mana yang betul bagi perkataan yaitulah. Okey, mari kita lihat apakah jawapan yang betul. Ya, jawapannya ialah B. Ya alif hamzah ya ta waw lam ha. Ini kerana bentuk dasar bagi perkataan yaitulah berakhir dengan bunyi vokal tetapi tidak dilambangkan dengan huruf vokal. Maka hendaklah diletakkan padanan huruf vokalnya terlebih dahulu, iaitu waw, sebelum ditambah dengan partikel. Alhamdulillah. Seterusnya, mari kita lihat kaedah penulisan bagi partikel pun. Kaedah penulisan bagi partikel pun terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama, ditulis secara terpisah daripada kata yang ada di sampingnya. Dan yang kedua, ditulis secara serangkai dengan bentuk dasarnya.
Mari kita lihat cara penulisan yang pertama bagi partikel pun, iaitu yang terpisah. Yang ditulis terpisah daripada kata yang ada di sampingnya, iaitu terpisah daripada bentuk dasarnya. Ini berlaku apabila ia berfungsi sebagai kata penegas. Apabila partikel pun tersebut berfungsi sebagai kata penegas. Yang mana jika tidak diletakkan partikel pun dalam ayat tersebut masih lagi boleh difahami. Baiklah, mari kita lihat contoh-contohnya. Contoh yang pertama, apa-apa pun yang dimakannya, dia tetap kurus. Pun di sini berfungsi sebagai ayat penegas. Apa-apa pun yang dimakannya, dia tetap kurus. Ditulis secara terpisah dengan bentuk dasarnya. Contoh, dalam tulisan Jawi, apa-apa pun yang dimakannya, dia tetap kurus. Baiklah, kita lihat contoh yang kedua. Jangankan 2 kali, sekali pun engkau tidak pernah datang ke sini. Pun di sini berfungsi sebagai kata penegas. Dalam tulisan Jawi, jangankan 2 kali, sekali pun engkau tidak pernah datang ke sini. Cara penulisannya adalah terpisah, sekali pun. Seterusnya, contoh yang ketiga. Jika ayah pergi, adik pun ingin pergi. Pun di sini berfungsi sebagai kata penegas. Jika ayah pergi, adik pun ingin pergi. Dalam tulisan Jawi, jika ayah pergi, adik pun ingin pergi. Beginilah bentuk penulisannya dalam tulisan Jawi bagi partikel pun yang ditulis terpisah kerana ia berfungsi sebagai kata penegas. Seterusnya, mari kita lihat kaedah penulisan partikel pun yang ditulis secara serangkai dengan bentuk dasarnya. Apabila kita merujuk kepada bentuk dasar bagi sesuatu perkataan yang mengandungi partikel pun, ia akan melibatkan dua keadaan di mana bentuk dasarnya akan kekal ataupun bentuk dasarnya akan berubah. Perkataan yang dieja secara serangkai dengan partikel pun ialah yang pertama, adapun, di mana bentuk dasarnya ada, alif, dal yang berakhir dengan bunyi vokal A tetapi tidak dilambangkan dengan huruf vokalnya, maka hendaklah diletakkan padanan huruf vokalnya terlebih dahulu sebelum ditambah dengan partikel. Ini menyebabkan melibatkan bentuk dasar yang berubah. Kita lihat perkataan yang terbentuk daripada gabungan bentuk dasar dan juga partikel. Alif, dal, alif, pa, waw, nun. Ada perubahan pada bentuk dasar bagi perkataan adapun. Seterusnya, yang kedua, andai pun. Bentuk dasarnya alif, nun, dal, alif, ya, kekal. Dan perkataan yang terbentuk daripada gabungan bentuk dasar dan juga partikel alif, nun, dal, alif, ya, pa, waw, nun ditulis secara serangkai. Seterusnya yang ketiga, ataupun. Bentuk dasarnya adalah alif, ta, alif, waw, kekal, tiada perubahan, dan apabila ditambah dengan partikel pun, dia ditulis secara serangkai alif, ta, alif, waw, pa, waw, nun tanpa sebarang perubahan pada bentuk dasarnya. Seterusnya, perkataan bagaimanapun. Bentuk dasarnya ba alif, ga alif, ya, mim alif, nun bagaimana yang berakhir dengan bunyi vokal A tetapi tidak dilambangkan dengan huruf vokalnya. Maka hendaklah diletakkan padanan huruf vokalnya terlebih dahulu sebelum ditambah dengan partikel. Perkataan yang terbentuk daripada bentuk dasar dan partikel ialah ba alif, ga alif, ya, mim alif, nun alif, pa, waw, nun melibatkan perubahan pada bentuk dasarnya. Seterusnya, perkataan biarpun.
bentuk dasarnya ba, ya, alif, ra. Biar. Dan perkataan yang terbentuk daripada gabungan bentuk dasar dan partikel ialah ba, ya, alif, ra, pa, waw, nun tanpa melibatkan perubahan bentuk dasar dan ditulis secara serangkai. Seterusnya, kendati pun yang bermaksud walaupun, meskipun. Bentuk dasarnya kaf, nun, dal, alif, ta, ya. Perkataan yang terbentuk daripada gabungan bentuk dasar dan partikel kaf, nun, dal, alif, ta, ya, pa, waw, nun tanpa sebarang perubahan kerana kata dasarnya atau bentuk dasar kendati berakhir dengan bunyi vokal yang dilambangkan dengan huruf vokalnya. Seterusnya, yang ketujuh, kalaupun. Bentuk dasarnya kaf, alif, lam, alif, waw. Dan perkataan yang terbentuk daripada gabungan bentuk dasar dan partikel kaf, alif, lam, alif, waw, pa, waw, nun. Kekal, bentuk dasarnya kekal dan tiada perubahan. Seterusnya, ke-8, lagi pun. Bentuk dasarnya lam, alif, ga, ya, lagi. Dan perkataan yang terbentuk dari gabungan bentuk dasar dan juga partikel ialah lam, alif, ga, ya, pa, waw, nun. Seterusnya, perkataan mahu pun. Bentuk dasarnya mim, alif, ha, waw, mahu. Dan perkataan yang terbentuk dari gabungan bentuk dasar dan partikel ialah mim, alif, ha, waw, pa, waw, nun tanpa sebarang perubahan pada bentuk dasarnya. Perkataan seterusnya meskipun. Bentuk dasarnya mim, sin, kaf, ya. Dan perkataan yang terbentuk daripada gabungan bentuk dasar dan partikel ialah mim, sin, kaf, ya, pa, waw, nun tanpa sebarang perubahan pada bentuk dasarnya. Seterusnya, perkataan ke-11, sekalipun. Bentuk dasarnya sin, kaf, alif, lam, ya. Dan perkataan yang terbentuk ialah sin, kaf, alif, lam, ya, pa, waw, nun yang tidak melibatkan perubahan pada bentuk dasarnya. Yang ke-12, perkataan sungguh pun. Bentuk dasarnya sin, waw, nga, ga, waw, ha, sungguh. Dan perkataan yang terbentuk daripada gabungan bentuk dasar dan partikel ialah sin, waw, nga, ga, waw, ha, pa, waw, nun. Seterusnya, yang ke-13, perkataan walaupun. Bentuk dasarnya waw, alif, lam, alif, waw. Dan gabungan perkataan yang terbentuk daripada gabungan bentuk dasar dan partikel ialah waw, alif, lam, alif, waw, pa, waw, nun. Walaupun tidak melibatkan sebarang perubahan pada bentuk dasarnya. Baiklah, itu adalah 13 perkataan yang ditulis secara serangkai yang melibatkan partikel pun. Harap anak-anak dan para penonton dapat memahaminya dan dapat mengenal pasti perkataan-perkataan yang mengandungi partikel pun yang ditulis secara serangkai. Baiklah, kita berada di slot uji minda yang terakhir. Dari paparan ini, sila pilih jawapan yang betul bagi cara penulisan perkataan yang mengandungi partikel pun. A. Apa-apa pun yang dikatakannya, saya tetap tidak percaya. Apa-apa pun yang ditulis secara serangkai. B. Apa-apa pun yang dikatakannya, saya tetap tidak percaya. Apa-apa pun yang ditulis secara terpisah. Sila pilih jawapan yang betul, A ataupun B. Boleh typekan jawapan anda di ruangan komen. Baiklah, mari kita lihat apakah jawapan yang betul. Ya, jawapannya ialah B. Apa-apa pun yang ditulis secara terpisah kerana partikel pun di sini berfungsi sebagai kata penegas.
Baiklah, seterusnya soalan yang kedua. Pilih jawapan yang betul. Jika A, jika adik pergi, kakak pun hendak pergi. Kakak pun yang ditulis secara terpisah. B, jika adik pergi, kakak pun hendak pergi. Kakak pun yang ditulis secara serangkai. Pilih jawapan yang betul, A ataupun B. Baiklah, mari kita lihat apakah jawapan yang betul. Ya, jawapannya ialah A. Jika adik pergi, kakak pun hendak pergi. Kakak pun yang ditulis secara terpisah kerana partikel pun di sini berfungsi sebagai kata penegas. Seterusnya, A. Sungguh pun badannya kecil namun semangatnya tetap tinggi. Sungguh pun yang ditulis secara terpisah. B. Sungguh pun badannya kecil namun semangatnya tetap tinggi. Pilih jawapan yang betul, A atau B. Baiklah, mari kita lihat apakah jawapan yang betul. Jawapannya ialah B. Sungguh pun yang ditulis secara serangkai kerana perkataan sungguh pun merupakan salah satu daripada perkataan yang mengandungi partikel pun yang ditulis secara serangkai. Baiklah, tahniah diucapkan kepada anak-anak dan juga para penonton yang telah berjaya menjawab soalan-soalan tadi dengan betul. Tahniah sekali lagi. Sebagai rumusan, penulisan perkataan yang mengandungi partikel lah, kah dan juga tah adalah ditulis secara serangkai. Manakala penulisan perkataan yang mengandungi partikel pun ditulis dalam dua keadaan, iaitu secara serangkai dan secara terpisah mengikut fungsi ayatnya. Baiklah, sampai di sini dahulu sesi perkongsian kita dalam program 30 minit cepat pandai Jawi siri ke-16. Didoakan dan diharapkan semoga anak-anak dan para penonton semua dapat mengambil manfaat daripada sesi perkongsian kita pada kali ini, insya-Allah. Sebelum berakhir, mohon maaf daripada Ustazah atas salah tutur bicara sepanjang sesi perkongsian ini berlangsung. Hingga berjumpa lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. #Semarak Jawi.